Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas beberapa jam PRK Sungai Bakap, ini pula komen daripada Zahid Hamidi. Ada yang menjangkakan Zahid Hamidi mungkin akan mempersalahkan Pakatan Harapan dan sebagainya, tetapi rupa-rupanya lain pula yang jadi. Zahid menyatakan kekalahan di Sungai Bakap bukan penamat untuk Kerajaan Perpaduan. Itu komen Zahid. Diucapkan tahniah, terima kasih dan sabas kepada Datuk Seri Zahid Hamidi kerana beliau begitu berjiwa besar. Beliau kata, bukan penamat untuk Kerajaan Perpaduan. Bermaksud, meskipun mereka kalah, mereka tidak akan berpisah. Jadi tiadalah harapan untuk orang yang kata dalam komen di ruangan komen konten saya, ada yang kata, lebih baik UMNO dan Perikatan Nasional bersama MCA dan juga gerakan membentuk pakatan baru. Tetapi dengan komen terkini Zahid Hamidi ini, musnah harapan Perikatan Nasional mahu memancing UMNO untuk membentuk kerajaan. Kerana kata Zahid, ini bukan penamat untuk Kerajaan Perpaduan. Pastinya berita itu adalah berita yang paling malang sekali diterima oleh Muhyiddin Yassin yang mungkin berniat untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi, membentuk kerajaan bersama dengan UMNO. Kekalahan calon PH dalam PRK Dun Sungai Bakap, Pulau Pinang semalam bukanlah penamat kepada gabungan parti dalam Kerajaan Perpaduan, khususnya UMNO untuk menghadapi PRK seterusnya, kata Zahid Hamidi. Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, parti-parti komponen berkenaan akan terus berusaha dan berazam membawa kemenangan kepada calon Kerajaan Perpaduan dalam PRK akan datang. Kita terima kekalahan itu keputusan rakyat, kata Zahid lagi. Ini bukan penghujung, jalan terakhir PRK bagi mana-mana calon dalam parti komponen Kerajaan Perpaduan, kata Zahid lagi. Semasa ditemui pemberita selepas merasmikan mesyuarat UMNO bahagian Kota Melaka di Dewan Komuniti Teluk Mas di Melaka hari ini. Turut hadir pengerusi UMNO Negeri merangkap Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, dan Ketua UMNO Kota Melaka yang juga ex-Kepelancongan Warisan Seni dan Budaya Negeri Datuk Abdul Razak Abdul Rahman. Perikatan Nasional mengekalkan status quo di Sungai Bakap selepas calonnya Abidin Ismail menang dengan majoriti yang besar 4,267 undi setelah menewaskan calon PH Dr. Johari Arifin. PRK Dun Sungai Bakap diadakan susulan kematian penyandangnya Nur Zamri Latif yang dipertua pas nibung tebal pada 24 Mei lepas akibat keradangan dalam perut. Sementara itu, Ahmad Zahid dalam ucapannya mengingatkan ahli UMNO agar melakukan perubahan dalam memenangi hati pengundi. Kita harus ingat, politik sekarang bukan politik pembangunan semata-mata, malah politik sekarang ialah politik isu dan sentimen yang mesti dijuarai. Berapa orang dalam kalangan kita yang berani jawab dan pertahankan ketua kita bila dihentam? Kita hanya pandai tularkan sesuatu isu dengan kawan-kawan. Dalam situasi ini kita harus bangkit dan sedar dari sekarang, kata Zahid lagi. Saya setuju apabila Zahid kata berapa ramai dalam kalangan kita yang berani jawab dan pertahankan ketua bila dia dihentam. Kita hanya pandai tularkan sesuatu isu dengan kawan-kawan. Dalam situasi ini kita harus bangkit dan sedar dari sekarang, katanya lagi. Apabila Zahid menyadari bahawa politik sekarang bukan politik pembangunan semata-mata, politik sekarang ialah politik isu dan sentimen yang mesti dijuarai, ini satu kesedaran yang patut kita puji. Kerana betul dan tepat apa yang dikatakan oleh Zahid Hamidi, bahawa politik sekarang bukan lagi politik seperti 20 atau 5 tahun yang lepas. Politik sekarang mesti memenangi sentimen, mesti memenangi naratif dan bukan sekadar bercakap tentang politik pembangunan. Apabila pendapat kamu? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.
Selamat petang, salam sejahtera. Tadi ada satu konten, ada satu TikToker. Dia cerita tentang kekalahan Pakatan Harapan di PRK Sungai Bakap. Ceritanya bukan cerita yang menghina, bukan cerita nak memaki hamun. Tapi ceritanya ialah cerita kebenaran, bukan sekadar logik akal, tapi itu faktanya. Beliau kata, Kerajaan Perikatan Nasional gagal menggoncang kerajaan negeri Pulau Pinang, juga kerajaan persekutuan. Kalau sebelum ini antara naratif yang dimainkan oleh Perikatan Nasional dalam PRK Sungai Bakap ialah, kata mereka, kalau Pakatan Harapan kalah di PRK Sungai Bakap, akan ada tergoncang di kerajaan negeri Pulau Pinang dan juga persekutuan. Tapi nampaknya itu semua adalah pembohongan belaka. Mana ada kerajaan negeri Pulau Pinang goncang? Mana ada kerajaan persekutuan goncang? Ada seorang tu, dia komen kat saya. Mereka memberikan personal komen kepada saya. Mereka kata, hey brother, PRK Sungai Bakap menunjukkan kepintaran para pengundi. Sudah pandai menilai apa yang boleh dibuat oleh persekutuan dan kerajaan negeri. Mereka merujuk kepada persekutuan. Kata mereka, bila pula Anwar Ibrahim nak turunkan harga minyak seperti yang dijanji, kalau aku menang, harga minyak akan turun. Oke, inilah jawaban dia, saudara-saudara sekalian. Jawabannya mudah. Dulu ketika Anwar Ibrahim membuat janji itu, kalau masih ingat tahun bila? Coba jawab, tahun itu tahun bila? Kalau tak silap saya 10 tahun yang lampau, yang lepas. Waktu tu harga minyak masih rendah. Waktu tu sepatutnya dibuat harga diturunkan, bukan sekarang. Waktu tu harga minyak sotong murah, patutnya boleh diturunkan. Dan waktu tu hutang negara belum lagi 1 triliun ringgit. Sekarang ini kalau diturunkan harga minyak dan ditambah lagi dengan janji yang anda nak konon dituntut itu, harga hutang Malaysia akan meningkat bukan sekadar 1 triliun. Silap-silap hari bulan, 4 tahun, 3 tahun akan datang, Malaysia akan ada hutang 2 triliun. Nak bayar macam mana? Anda jawab sendirilah. Tapi aku nak tanya jugalah kepada kawan-kawan di luar sana, yang walaun-walaun sana tu, yang kononnya menghina kerajaan perpaduan kerana kalah PRK Sungai Bakap sampai ada yang bersorak sini sana. Nak tanya jugalah kan, pada pendapat anda, apakah sebenarnya cadangan untuk dapat memperbaiki kitaran uang Malaysia yang bercakap tentang hutang negara ni? Apa yang boleh dibuat, dicadangkan oleh Perikatan Nasional? Selain daripada tu, agak-agaklah kan, kalau Anwar Ibrahim itu betul-betul lah dia digantikan oleh Muhyiddin Yassin kah, Taqiyuddin Hasan kah, Hamzah Zainuddin kah, ataupun Tun Mahathir Mohamad kah, agak-agak nanti mereka boleh buat apa? Apakah yang mereka akan buat? Adakah mereka akan putar U-turn balik keputusan Anwar Ibrahim seperti yang anda mahu, yaitu menurunkan harga semula? Atau jangan-jangan seperti kata Rafizi Ramli semalam, orang akan menghargai jasa Anwar Ibrahim nanti 10 tahun akan datang, sebab Anwar Ibrahim sanggup ambil langkah tidak popular, yaitu mengurangkan ataupun membuat penyasaran subsidi diesel bersasar. Adakah waktu itu orang akan bersyukur, terutamanya pemimpin pada waktu itu, Perdana Menteri pada waktu itu, kerana dia tidak perlu lagi menempuh risiko mengambil keputusan yang tidak popular. Mereka hanya perlu teruskan. Macam dululah kan. Waktu Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri, dia terbukti pernah mempromosikan Malaysia kepada BlackRock. Waktu tu mereka pula mahu menawarkan, mahu menarik pelaburan. Tapi sekarang ni mereka pula yang bising. Jangan-jangan nanti pada waktu tu mereka akan bersyukur sebab Anwar Ibrahim memulakan langkah pengurangan hutang negara sebanyak 1 triliun lebih tu. Nanti jangan-jangan mereka bukannya mengurangkan,
tapi pula meneruskan dan menambah pula. Nanti mereka akan putar spin semula. Dulu Anwar Ibrahim pun buat, jadi kami pun buat. Macam itulah. Selain itu, nak tanya jugalah kan, apa rancangan ahli Dewan Undangan Negeri baru di Sungai Bakap, yaitu Abang Bidin, yang baru menang baru-baru nih. Apa rancangan dia untuk penambahbaikan, terutamanya air di Sungai Bakap. Memandangkan sekarang ini, macam yang aku kata mula-mula tadi, memandangkan sekarang ini wakil rakyat di Sungai Bakap itu ialah daripada pembangkang, yang mana sepatutnya rakyat di Sungai Bakap mengambil peluang kedua tu, memenangkan calon Pakatan Harapan supaya mereka jadi kerajaan, tak perlulah jadi pembangkang. Kata beberapa netizen di dalam ruangan komen di konten saya, kata mereka, nanti menyesallah juga orang-orang Sungai Bakap tu menjadi pembangkang, kata mereka. Tapi pada pendapat saya, ada juga kebaikan lah Sungai Bakap jadi pembangkang. Karena nanti harap-harap mereka jadi tukang semak imbang yang baik. Tapi malangnya pembangkang ini, biasanya kita pun tahu, mereka akan sukar untuk berhubung dengan kerajaan negeri. Kerana tentulah kalau kita pun jadi kerajaan, kita akan menjadikan keutamaan itu ialah ahli-ahli Dewan Undangan Negeri kerajaan. Jadi mereka sebenarnya di kawasan Sungai Bakap bukanlah salah memilih, tidak salah memilih, tapi mereka memilih jalan yang lebih sukar, yaitu memilih menjadi pembangkang. Walau bagaimanapun, kita terimalah dengan hati yang terbuka keputusan orang-orang Sungai Bakap. Saya pun bukan orang Sungai Bakap, tapi yang pastinya mereka sudah bersuara, mereka sudah memilih, tangan mereka sudah memangkah. Terpulanglah sekarang pada mereka untuk menilai pula sejauh mana bijaksananya mereka memilih tersebut. Tapi yang pasti, saya ulang balik isu awal tadi, apabila kemenangan pilihan raya di Sungai Bakap sebenarnya tidak membawa apa-apa perubahan pun kepada Sungai Bakap dan kepada kerajaan Dewan Undangan Negeri dan juga untuk kerajaan persekutuan. Kerana untuk makluman kamu, mungkin kamu sudah tahu, saya ulang saja, kerusi Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap memang dimiliki oleh PAS. Jadi kalau mereka menang pun tiada apa-apa bezanya, tetap milik orang-orang Sungai Bakap, yaitu PAS. Kalau mereka memenangkan kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri melalui calon Pakatan Harapan, barulah ada perubahan. Tapi oleh kerana mereka memilih untuk mengekalkan PAS di sana, tiadalah perubahan. Jauh sekali lah kerajaan negeri boleh goncang, jauh sekali lagi lah kerajaan negeri boleh tumbang, apalagi kerajaan persekutuan jauh sekali lah untuk tumbang, apalagi bubar. Jadi itu ilmunya untuk kamu kongsikan kepada ramai orang. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye.